Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Pak Long positif itu Pak Long no? Alhamdulillah sihat lah. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ni. Kita tak lama dah Ramadan. Ramadan 3 bulan 4 kan, 3 April. Kira dalam lebih kurang 2 minggu lebih sikit lah kot Ramadan. Baik, jadi kita tengok kitab kita malam ni. Kita berhenti di mana Imam? Nabi SAW berdoa pada Allah Azza wa Jal, yang mana kita sebut sebelum ni. Kita masih lagi di bawah tajuk kita Perang Badar. Perang Badar, perang yang besar, yang pertama dalam sejarah Islam. Jadi kita dah sebut sebelum ni, yang mana sebelum berlakunya peperangan, dia akan jadi beradu tenaga. Daripada dulu gitu tuan-tuan, malah sebelum lagi zaman Nabi SAW, dia dah ada dah. Sebelum perang tu dia ada 2 golongan, golongan ni dan golongan musuh, dan golongan A dan golongan B. Sebelum perang tu dia akan keluar pahlawan yang akan bertempur satu lawan satu. Yang paling hebat lah, seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika mana nak bebaskan Khaybar kan, maka keluar pahlawan Yahudi yang handal dan berani, hebat. Tapi kalah juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia macam tu tuan-tuan. Sebelum perang dia akan keluar orang yang handal, bertempur one by one. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam banyak peperangan selalu dia pergi seorang, dia bertempur one by one. Jadi Sayyidina Ali orang yang hebat dalam peperangan. Jadi dalam perang Badar ni pun sama, keluar musuh yang saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni 3 orang di cabang. Siapa dia 3 orang tu? Yang pertama adalah Utbah, kemudian adik dia Syaibah, kemudian anak Utbah iaitu Walid, Al-Walid. 3 orang ni depa keluar, depa cabar. Dia berkata, dia bercabar, dia bersebut, wahai Muhammad, keluarkan 3 pahlawan nak lawan one by one. Maka keluarlah 3 orang pemuda, Auf bin Haris, Muawis bin Haris, dan Abdullah bin Rawahah. Keluar nak lawan one by one. Kemudian 3 orang kafir Quraisy ni lah, mereka ni semua hebat-hebat ni, pahlawan handal. Mereka bertanya, siapa kamu? Dia berkata, kami ni orang Ansar. Kemudian dia berkata, kami tak mau lawan dengan hampa, kami nak lawan dengan Muhajirin, yang ni orang Mekah, pahlawan-pahlawan daripada saudara kami, yang ni daripada penduduk Mekah, bukan pada penduduk Madinah. Maka mereka mereka bertempik, wahai Muhammad, keluarkanlah pahlawan yang handal daripada saudara mara kami, yang ni Quraisy lah. Bila sebut kaum Quraisy tu, Tok Wan ni pun sama, dia ada orang seorang nama Quraisy. Baik, jadi keluarkan pahlawan yang handal daripada kaum kami, ini Quraisy, Muhajirin. Maka Nabi SAW pun panggil 3 orang. Bangunlah Ubaidah, Hamzah dan Ali. 3 ni hebat. Dalam tentera Islam, one by one, 3 orang ni hebat. Maka lawanlah dengan 3 orang. Mati dia pun 3-3, musuh 3-3 mati. Yang Islam ni seorang saja, Ubaidah bin Haris radhiyallahu an, dia kena potong kaki. Dia cedera parah dan dia mati dalam perjalanan pulang ke Madinah.
Jadi bila mati 3 orang ni, depa hilang pertimbangan. Musuh hilang pertimbangan. Kafir Quraisy hilang pertimbangan, depa serbu tanpa tak ketuan hala tuan-tuan. Serbu depa serbu, depa kan ramai. Macam tuan-tuan tengok perang Rusia dengan Ukraine kan. Rusia hantar kereta kebal banyak-banyak. Pasal kereta kebal dia banyak, dia hantar tentera dia banyak. Punya banyak kereta kebal, dia hancur, dia punya tentera mati. Tapi Rusia tak rasa apa pun, pasal kereta kebal dia memang banyak pun, dia punya askar pun ramai. Jadi macam itulah kafir Quraisy. Dia serang habis-habisan. Bila serang habis-habisan ni, depa ada 1000, umat Islam ada 313. Depa serang habis-habisan, lanyaklah secara membuta tuli. Maka tentera Islam waktu ni bertahan saja. Semua duduk di tempat masing-masing dan sambil sebut ahad, ahad, ahad. Jadi depa bertahan. Jadi bila musuh tu hilang pertimbangan, senanglah nak kalah kan. Jadi depa dah tak ada teknik lah, main serang aja. Umat Islam bertahan sampai banyak di kalangan musuh yang mati terbunuh. Jadi ketika mana musuh tengah serang ni, tengah dahsyat ni, maka Nabi SAW berdoa. Tak berhenti berdoa. Kat situ kita berhenti. Nabi dia berdoa. Baik. Antara doa Nabi berdoa pada Allah Azza wa Jal, Allahumma juzli ma wa'adtani, ya Allah, laksanakanlah apa yang kau janji untukku. Itu Nabi duk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allahumma, kata Nabi SAW, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak, ya Allah, aku sebut kepadamu janjimu, yakni nak tolong umat Islam. Baik. Jadi tuan-tuan, kemudian Nabi berdoa lagi tuan-tuan. Banyak doa Nabi SAW. Doa tak berhenti tuan-tuan. Doa Nabi yang lain lagi, Nabi sebut, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata al-yawm la tu'bad. Ya Allah, kalaulah binasa ni umat Islam ni yang ada 313 ni, binasa mati, la tu'bad, tak ada lagi yang sembahmu ya Allah. Umat Islam yang tu je ada di situ. Baik, umat Islam tu hancur, ada lagi di Madinah tuan-tuan. Tapi yang ni yang hebat-hebatnya ada ni. Hebat-hebat dalam perang Badar. Ahli Badar semua jamin syurga tuan-tuan. Kemudian Nabi sebut lagi, Allahumma in syi'ta, ya Allah, Allahumma in syi'ta la tu'bad ba'dal yawm, Allahumma in syi'ta la tu'bad abada. Ya Allah, sekiranya engkau mahu, engkau tidak disembah lagi selama-lamanya. Nabi ni merintih tuan-tuan. Dipanggil, saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, dipanggil sebagai al-ilha fid du'a, merintih ketika mana berdoa. Dia kena pandai berdoa tuan-tuan, merintih tuan-tuan. Allah Ta'ala suka orang yang berdoa. Sebab tu kita semayang pun kita minta ihdinas siratal mustaqim sehari 17 kali. Kalau kita tak semayang sunat sehari 17 kali. Allah Ta'ala suka kita meminta, ud'uni astajib lakum. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Nabi duk berdoa ni tuan-tuan, sampailah selendang Nabi SAW jatuh. Selendang jatuh. Bila jatuh, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ambil dan letak balik di bahu Nabi SAW. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, cukuplah, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kamu, cukuplah. Kesian tengok pada Nabi doa tak berhenti. Nabi tak fikir doa sekali jadi ya, tak, doa tak berhenti berdoa tuan-tuan. Seperti mana kita pun tahu kan, Nabi Yunus alaihi salam waktu duduk lampau ikan naun, istighfar kan, minta ampun 40 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, 40 hari. Makan masa tuan-tuan. Nabi Adam alaihi salam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin, macam dalam surah Al-A'raf. Ada ulama sebut sampai 40 tahun doa. Tuan-tuan, Nabi-Nabi ni memang tak berhenti berdoa. Dan bukan benda yang pelik pun bila Nabi SAW bila dapat wahyu semayang 50 waktu, naik balik doa ke Allah kan, doa Allah Rabbi khafif ala ummati, doa pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ringankanlah pada umatku 9 kali sampai jadi 5 waktu. Baik tuan-tuan, jadi Nabi berdoa tak berhenti. Baik, kita sambung tuan-tuan.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Kemudian Allah mewahyukan kepada para malaikat. Allah wahyukan kepada malaikat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat 12, Anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba. Sesungguhnya aku bersama kamu, yakni para malaikat. Allah utuskan malaikat bagi bantuan. Bersama di sini bukan bersama dengan zat, tuan-tuan. Bersama ni maksud dia ma'iyah khassah, bersama dengan pertolongan dan rahmat. Allah Ta'ala bersama dengan para malaikat. Fasabbitul ladhina amanu, kukuhkanlah pendirian orang yang beriman. Itu tuan-tuan. Mula-mula malaikat main tolong ni tuan-tuan. Pertolongan malaikat, dia nak mengukurkan hati umat Islam supaya tak menyerah. Itu yang pertama tuan-tuan. Saya fikir juga tuan-tuan. Nanti saya sambung tuan-tuan. Sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba. Dan aku akan letak dalam hati orang kafir ni takut. Tuan-tuan, takut itu sebenarnya bantuan Allah. Takut. Sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba. Allah Ta'ala akan campak dalam hati musuh-musuh Islam ni rasa takut. Tuan-tuan, kita kalau takut tuan-tuan memang tak boleh lawan. Betul tak? Bila kita takut gemetar. Allah jadikan binatang, banyak binatang takut dengan manusia. Banyak binatang tuan-tuan. Banyak binatang. Kucing biasanya dia takut dengan manusia. Betul tak? Tapi kalau kucing tak takut dengan manusia, dia nampak kita, dia main terkam, kita pun takut dengan dia tuan-tuan. Kalau kucing tu ganas lah tuan-tuan, walaupun dia kecil, kita pun takut. Tuan-tuan main masjid ni tuan-tuan, Masjid Ar-Rahman ni, kucing kat Masjid Ar-Rahmaniyah ni dia serang tuan-tuan, kita pun tak berani tuan-tuan. Tapi kerana Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala tundukkan binatang ni, dengan manusia dia takut. Kera tuan-tuan, kebanyakan yang kera takut orang, kebanyakan kera. Tapi ada satu kera di masjid tu tuan-tuan, dia berani dengan orang ada. Tapi sekok ni tuan-tuan, berani sungguh, hambat orang. Bila dia berani, kita jadi takut dengan dia. Bila Allah Ta'ala jadikan binatang tu takut pada kita, kita rasa aman. Betul tak? Tuan-tuan, takut itu bantuan daripada Allah tuan-tuan. Takut tu, seperti mana dalam perang Tabuk, Nabi gerakkan sahabat 30,000, sedangkan tentera Rom ada 100,000 lebih. Tapi belum Nabi SAW sampai di Tabuk tu, Rom lari habis. Pasal takut, hati ni bergetar, Rom bergetar, lari. Takut tu Allah jadikan dalam hati. Sebab tu tuan-tuan, kan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, pernah satu ketika ada binatang di jalan besar. Ada riwayat kata, ada sebahagian kata singa, ada sebahagian kata ulang besar. Orang tak berani lintah, semua tak berani lintah. Ada singa, siapa berani? Maka datanglah Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar kan, dia pergi dekat binatang tu. Dia kata, hang pergilah, jangan ganggu orang. Binatang tu pun pergi. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dia dengar daripada Nabi SAW menyampaikan, kata Nabi SAW, man khafallah khawafallahu minhu kulla syai'. Siapa yang betul-betul takut ke Allah ni, bukan takut sembang, takut sungguh. Dia hati tuan-tuan mengaji tasawuf kan, dia ada apa? Dia ada apa? Luaran, dia ada dalam lagi tuan-tuan. Ni daripada hati yang dalam tuan-tuan, takut sungguh. Takut sungguh-sungguh ni. Maksud dia di dunia ni yang dia paling takut Allah. Paling takut Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia paling takut Allah, Allah Ta'ala jadikan semua makhluk takut dekat dia. Semua binatang takut kat dia. Semua binatang akan takut pada dia. Seluruh makhluk tunduk pada dia. Hatta jin sekalipun tuan-tuan takut pada dia, kalau dia benar-benar takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, saya fikir apa tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar malaikat bagi bantuan, betul tak? Nanti kita baca ayat kedua ni tuan-tuan, kita tengok apa kata Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi SAW, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat dengan berturut-turut. 1000 malaikat tuan-tuan, 1000 malaikat beri bantuan. Apa peliknya tuan-tuan?
Nanti kita tahu. Maknanya para malaikat itu datang memberi bantuan atas izin Allah secara berperingkat. Sebahagian mereka datang lalu pergi, kemudian datang yang lain pula. Mereka tidak datang serentak dalam satu masa yang sama. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan baca ni tuan-tuan. Ada 1000 malaikat. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah hantar malaikat bantu. Tapi tuan-tuan ada rasa pelik ke? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Tuan-tuan, malaikat ni kuat. Betul tuan-tuan. Malaikat kuat. Kuat macam mana? Sangat kuat. Sangat kuat tuan-tuan. Kuat yang bukan di akal kita tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kat dunia ni benda yang kita tahu kuat lah bom nuklear. Betul tuan-tuan? Bom nuklear. Kalau seluruh bom nuklear diletupkan dalam satu masa, Rusia ada 6,850 nuklear, Amerika ada 6,450, China ada 250. China banyak lagi tapi dirahsiakan. Israel ada 90. Dalam diam-diam tuan-tuan, negara haram Israel ada. Siapa bagi? Amerika dengan NATO tuan-tuan. 90. Israel ada 90 nuklear. Tunggu nak tembak tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan boleh tengok dunia bias. Betul tuan-tuan. Israel bunuh umat Islam, relax ya. Rusia serang Ukraine, kalut semua. Betul tuan-tuan. Bias tuan-tuan. Rusia kena macam-macam sekatan. Tapi bila Israel bom Palestin, bunuh umat Islam, relax, tak ada apa, betul tak? Jadi banyak orang yang kesian pada Rusia lah tuan-tuan, betul tak? Sebab nampak sangat hipokrasi tu. Hipokrit tuan-tuan. Hipokrit. Patutnya Israel daripada dulu lagi, daripada 1948 dah 74 tahun dia bunuh umat Islam, berapa puluh ribu tuan-tuan. Sekatan habuk apa pun tak ada. Siap dapat bantuan lagi tuan-tuan. Bila Rusia serang Ukraine, saya tak setuju Rusia serang tuan-tuan. Kita nak perang tu berhentilah tuan-tuan, betul tak? Tapi kita tengok dunia yang hipokrit lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malaikat ni kuat. Dan kita tahu benda yang paling kuat kat dunia ni nuklear. Kalau letupkan nuklear dalam satu masa tuan-tuan, bumi ni tak hancur. Ada mereka buat kiraan dah. Kalau seluruh nuklear ni diletupkan dalam satu masa, bumi tak hancur. Dan sekadar yang kita tahu, benda yang paling kuat di dunia ni, yang kita tahu, yang kita tahu, yang saintis tahulah, menurut kajian saintis, sains, astronomi, benda yang paling kuat yang kita tahu adalah dipanggil gamma ray burst. Tuan-tuan type je di YouTube, gamma ray burst. Kuat tuan-tuan. Kuat dia lagu mana? Gamma ray burst ni kita pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan bisa masuk mesin apa? X-ray kan. Dia pakai sinar gamma juga, tapi sinar tu tak kuat. Tuan-tuan pernah masuk dalam miskin apa? Alat orang kanser masuk dalam macam terowong tu, MR. Itulah. Jadi dia pakai gamma ray burst juga. Ustaz Kazim Elias masuk banyak kali tu masa dia sakit. Dia kalau tuan-tuan kerak masuk boleh rosak badan lah. Tapi sinar tu dia tak kuat. Sinar gamma ray tu dia tak kuat. Tapi di langit ada yang sangat kuat. Sangat kuat. Dia berlaku apabila apa? Bintang. Dan memang saintis dapat tengok dah. Ada di angkasa lepas bintang tu tahu matahari itu bintang, tahu kan? Matahari adalah bintang kecil tuan-tuan. Bintang tuan-tuan tengok waktu malam tu, itu banyak besar-besar tuan-tuan. Yang paling dekat dengan kita matahari ya. Matahari itu bintang tapi kecil. Jadi bintang yang besar bila dia habis tuan-tuan tahu kan, lampu kalau tak ada karen dia padam. Pelita minyak tanah kalau tak ada minyak tanah, padam. Matahari dia menyala pasal apa tuan-tuan? Dia menyala pasal dia ada hidrogen dalam dia. Dalam dia ada hidrogen. Berlaku reaksi nuklear, dia tukar hidrogen menjadi helium. Sebab tu dia menyala. Sampai satu masa hidrogen tu akan habis. Dia akan habis. Dan memang terbukti di langit banyak bintang-bintang yang mati. Sebab tu tuan-tuan, bumi ni kod mana pun akan hancur. Itu ya. Orang tu beriman ke tak beriman ke, ateis ke, saintis ke, Yahudi ke, Kristian ke, menjadi fakta dah. Bumi ni akan hancur bila matahari habis meletup tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, bila habis gas dia, bintang tu dia akan kembang. Bila kembang dia akan meletup, supernova tuan-tuan. Bila dia meletup tu,
Dia kalau terlalu kuat letupan itu, kalau dia sangat kuat, maka dia akan, tuan-tuan mesti tengok benda meletup, lepas tu dia ada macam gelombang, betul tak, kiri kanan. Supernova tu dia akan ada gelombang kiri kanan tu. Gelombang itu adalah gamma ray burst, sinar gamma yang letusan sinar gamma yang sangat kuat. Kalaulah sinaran gamma tu dia meletup tu, dia punya laluan tu ke bumi, tuan-tuan. Dalam sekelip mata bumi debu. Kita jadi apa? Kita habis langsung, bumi jadi debu. Dalam sekelip mata, tuan-tuan. Dalam beberapa second bumi jadi debu. Sangat kuat, tuan-tuan. Malaikat kuat, tuan-tuan. Malaikat kuat, tuan-tuan. Tapi 1000 malaikat mai. Patut satu malaikat dia, betul tak kan? Sekali kuih dia, tuan-tuan, mati semua. Tuan-tuan fikir. Saya dululah, saya kecil-kecil saya fikir, macam mana malaikat tolong tu? Tuan Imam pernah fikir tak, Tuan Imam? Macam mana malaikat tolong kan? Tuan-tuan tahu kaum Samud kan, yang kaum Nabi Soleh kan, dia minta apa? Minta mukjizat, betul tak? Dia minta mukjizat pada Nabi Soleh alaihi salam. Tuan-tuan punya mic ni kuat ni, nak Ramadan kot tu. Kuat ni bagus, tuan-tuan, tapi tuan-tuan kena standby ayat, ditarik nanti kering habis ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena standby. Bukan saya ada ayat ni, tuan-tuan, tak ada ayat pun saya minum tu pun boleh. Ni tuan-tuan nantilah Ramadan nanti kena ada standby ayat lah pada Imam Tok Bilal lah, penting Imam Tok Bilal, sebab mic ni kuat, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia kaum Samud ni bila dia minta mukjizat pada Nabi Saleh alaihi salam, tuan-tuan pakai lagi ke ni? Kita pakai sekarang ni. Pakai ke tu? Saya ingatkan tuan-tuan buat minum. Jarang dah orang pakai. Lari jarang orang pakai. Masjid banyak tadarus, tuan-tuan. Masjid tuan-tuan bagus, ikut SOP, tuan-tuan, bagus. Baik. Jadi tuan-tuan, ada setengah masjid saya pergi sembahyang rapat dah. Orang bulan 4, betul tak kan? Dia pun rapat awal ya. Takkan betul dia pun. Dia bukan dia tunggu bulan 4, dia tunggu arahan daripada Majlis Agama Islam. Sebab yang menentukan rapat ke jarak ni bukan kerajaan pusat, kerajaan negeri di bawah Majlis Agama Islam. Mana? Itu kita kena tahu. Sebab tu jangan pelik kenapa Perlis dah rapat. Perlis lagi cepat, betul tak? Perlis lah negeri yang pertama sembahyang jarak. Negeri yang pertama tutup masjid sampai orang kata macam-macam. Lelah, saya bukanlah nak sokong Perlis, tapi yang dia buat tu memang betul, tuan-tuan. Yang buat tu betul. Dan dia pun dah start sembahyang rapat, tuan-tuan. Kita baru nak mula. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia, kaum Samud ni bila dia minta unta tu kan, jadi depa lepas tu depa bunuh unta tu. Bila depa bunuh, turun azab. Ringkas je lah azab dia 3 hari kan. Hari pertama depa tidur, esok pagi depa bangun, muka depa jadi warna kuning. Tanda-tanda nak turun azab. Kan Nabi Soleh kata, hampa tunggu 3 hari. Salah satu ayam. Malam hari yang kedua depa tidur, esok pagi bangun, muka jadi merah menyala. Hari yang ketiga depa tidur, esok pagi yang ketiga lah. Pagi yang ketiga depa bangun, muka hitam legam. Kemudian pagi yang keempat turun bala. Macam mana bala kaum Samud? Dalam Quran sebut, fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Samud ni dihancurkan dengan tempikan, tempik-tempik. Jerkah, tentang jerkah. Tempik ataupun jerkah. Kelui boleh? Kelui bukan aku tu. Kelui panggil kan. Jerkah, tuan. Jerkah tempik. Dalam ayat yang lain surah Hud kata Allah Azza wa Jal, wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kaum Samud ni dia kena tempikan, sayhah ni tempikan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dia sebut, sebagai ulama menyebut tempikan ni adalah tempikan Jibril. Jibril tempik ya, tuan-tuan. Sentuh tak pun, jerkah ya, tuan-tuan. Jerkah je pun. Kita hui lah kot. Jerkah ya, tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Tuan-tuan nak dengar suara malaikat, tuan-tuan dengar apa? Kita boleh dengar suara malaikat. Hari-hari boleh dengar suara malaikat. Dengar apa? Tuan-tuan dah dengar suara malaikat, dengar kat mana?
Guruh seorang malaikat. Ada dalam hadis sabit pada Nabi SAW, bila orang Yahudi tanya kan, guruh tu apa? Maka kata Nabi SAW, yang kita dengar tu suara dia. Guruh tu adalah malaikat muwakkalun bis-sahab, malaikat yang ditugaskan untuk mengawal awan. Sekarang nak hujan tu, malaikat tu yang ditugaskan. Jadi yang kilat kita tengok di langit tu, yang macam akak tu kan, sekali dia main macam akak kuat tu tuan-tuan. Sekali dia main, tuan-tuan tengok di langit kan, ada bergaris besar kan, macam akak kayu tu tengok. Di atmosfera tu, bila dia lalu di atmosfera tu, panas dalam berapa second? 60,000 darjah Celsius. 60,000 darjah Celsius. Sangat panas tuan-tuan. Kalau kita ada kat situ memang habislah tuan-tuan. Jadi sate lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang kita nampak tu, itu pencakar yang ada di tangan dia. Cakar yang ada di tangan dia. Macam mana? Macam kita tuan-tuan. Kalau kita lah, kita nak apa? Buang daun kan, ada cakar daun. Yang tuan-tuan tengok di langit itu cakar yang berada di tangan dia. Hadis ni sabit tuan-tuan daripada Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok tentang apa berkenaan dengan guruh tuan-tuan. Guruh dalam ayat Quran, saya tak ingat ayat berapa. Jadi tuan-tuan, tengok tentang tafsir dia, Ibnu Katsir ke Qurtubi ke. Jadi tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak tu cakar yang ada di tangan dia. Yang kita dengar itu suara dia. Yang tuan-tuan dengar gedebam tu. Kalau guruh tu dekat rumah kita, bergoncang rumah kita tuan-tuan. Itu suara malaikat. Tuan-tuan nak dengar suara malaikat, nak guruh tu. Itu suara dia. Kita boleh dengar selalu. Itu suara malaikat. Kalau nak banding dengan Jibril, lah jauh lah tuan-tuan. Malaikat yang kecil kalau nak dibandingkan Jibril tuan-tuan. Yang kita duduk dengar tu, malaikat yang kecil kalau nak dibandingkan Munkar dan Nakir. Ni lagi hebat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Jibril tempik je. Tempik tuan-tuan. Apa jadi pada kaum Samud? Mati semua tuan-tuan. Semua mati. Mati dalam keadaan bersimpuh tuan-tuan. Ada yang bergelimpangan, ada sebahagian dia bersimpuh macam kita duduk, sama duduk bersela atau macam duduk tahiyat akhir tu. Mati bersimpuh. Dia jerkah, mati semua. Malah tempat dia tu hancur kerana jerkahnya Jibril. Kalau Jibril alaihi salam datang, dia jerkahlah Abu Jahal, betul tak? Jerkah sekali. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan, yang pertama, malaikat ni tuan-tuan, dia sebut dia turun. Dia tolong pertama menguatkan hati orang yang beriman. Itu yang pertama. Maksud orang beriman, bila datang bantuan malaikat, dia jadi berani orang beriman. Hati orang beriman jadi berani dan lebih kukuh pendirian dia. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat tolong dengan izin Allah. Allah izinkan malaikat tolong bukan dalam rupa malaikat yang sebenar. Boleh tuan-tuan? Kalau dalam rupa malaikat sebenar tuan-tuan, jangan kata Abu Jahal and the gang, bumi pun silap separuh je habis tuan-tuan. Kalau dalam rupa malaikat. Sebab tu dia bukan datang dalam rupa malaikat. Nanti tuan-tuan akan tengok Jibril nanti. Dia naik kuda dia kan, nanti kita sebut dalam riwayat. Nama kuda dia Haizum. Haizum, ada sahabat nampak. Sahabat tu nak bunuh musuh. Tak dan dia bunuh, mati dah. Lepas tu dia dengar suara kuda di atas dia. Atas kepala dia suara kuda. Dia tengok ada seorang lelaki yang gagah, tampan di atas kuda dia, dan lelaki tu berkata, "Majulah wahai Haizum." Kuda dia tu Jibril dengan kuda dia, tapi bukan dalam rupa dia betul, dalam rupa orang. Jadi bantuan dia macam orang. Jadi sebab tu saya fikir juga, rupanya dengan izin Allah, bantuan yang pertama menguatkan hati, beri semangat. Yang kedua adalah dia datang bantu dalam rupa orang. Sebab tu nanti dalam kisah ni dia akan sebut banyak sahabat yang nampak malaikat tolong tuan-tuan. Baik, kemudian tuan-tuan, sebelum saya pergi tuan-tuan, ada satu kisah tuan-tuan yang menarik tentang seorang sahabat yang mana dia pernah minta tolong pada Allah. Cerita ni masyhur, tuan-tuan buka dalam kitab Mujabud Dakwah. Mujabud Dakwah ni kitab yang menghimpunkan kisah-kisah orang yang mustajab doa dia. Kitab Mujabud Dakwah. Kisah ni diceritakan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita dia macam mana?
ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penduduk Ansar. Penduduk Ansar ni maksud dia yang duduk di Madinah. Jadi sahabat ni nama dia Abu Muallaq. Nama dia Abu Muallaq. Kerja sahabat ni, dia meniaga tuan-tuan, daripada satu tempat ke satu tempat. Macam kita sekarang pasar malam lah tuan-tuan. Tapi sana tuan-tuan padang pasir, satu tempat ke satu tempat tu jauh, mungkin ratusan kilometer, satu tempat ke satu tempat. Dan dia meniaga barang dia dan barang orang yang bagi kat dia. Kan ada orang bagi kat dia, tolong meniaga kan, barang dia dan barang yang orang bagi supaya dia tolong meniaga, orang bagilah upah. Jadi tuan-tuan, dan Abu Muallaq ni pula terkenal dengan seorang lelaki yang sangat warak dan kuat ibadah. Sangat warak dan ahli ibadah. Jadi tuan-tuan, satu hari Abu Muallaq ni dia pergi meniaga, dia bergerak satu tempat ke satu tempat. Jadi di tanah Arab ni tuan-tuan, dia ada qati'ut tariq. Qati'ut tariq ni dia duduk di gunung-gunung, bila orang lalu dia tahan, dia rompak tuan-tuan, rompak. Jadi Abu Muallaq ni jumpa perompak tu kata, hang bagi semua barang hang kat aku, kalau tak aku bunuh hang. Bagi semua barang ni kat aku, tidak aku bunuh hang. Jadi Abu Muallaq ni pun tuan-tuan, dia bagilah. Kita pun kalau dalam situasi tu bagi je tuan-tuan. Malah kalau tuan-tuan tanya polis pun tuan-tuan, kalau kita pencuri masuk dalam rumah, tak payah lawan pun tak apa kot, betul tak? Nanti terkorban tuan-tuan, dia nak apa bagi je lah. Supaya kita nak selamatkan nyawa. Baik, jadi tuan-tuan, Abu Muallaq ni bagi ya, menjaga nyawa diutamakan daripada menjaga harta. Betul tak? Tidak mati lagilah tak dapat ibadah. Dia bagi semua harta dia. Harta dia semua dia bagi pada perompak tu. Dia dah bagi harta dia semua kat perompak tu, perompak tu nak bunuh dia pula. Jadi Abu Muallaq pun katalah, tadi hang kata hang nak harta, aku dah bagi dah, pasal apa hang nak bunuh aku pula? Maka kata laki ni, perompak ni kata, harta hang ni memang aku punya dah, aku dah dapat dah. Sekarang ni aku nak ambil nyawa hang pula, supaya tak kantoi lah tuan-tuan. Betul tak? Supaya tak kantoi lah perbuatan dia tu. Jadi Abu Muallaq ni pun sedih, dan dia pun minta pada perompak ni, dia kata, bagilah aku semayang 4 rakaat. Minta tolonglah, sebelum bunuh aku ni bagi izin aku semayang 4 rakaat. Jadi perompak ni kata apa kat dia? Perompak ni kata, sebelum hang ni pun ada dah orang yang semayang, mati juga kena bunuh. Dia orang doa lain-lain. Ada orang dekat dengan Allah, doa mustajab terus tuan-tuan. Ada orang mungkin dosa banyak, jauh sikit, doa dia mungkin bukan tak mustajab, Allah simpan di akhirat. Ataupun lambat sikit nak mustajabnya. Jadi tuan-tuan, apabila dia apa, dia sebut macam tu, Abu Muallaq semayang juga. Ambil uduk, lepas ambil uduk, Abu Muallaq semayang 4 rakaat. Bila semayang 4 rakaat tu, bila pada sujud yang terakhir tu, dia berdoa. Semayang 4 rakaat, dia berdoa. Perompak tu tunggu nak bunuh dia ni. Semayang 4 rakaat, sujud yang terakhir dia berdoa. Doa dia, bunyi doa dia sebut dalam kitab tu, dalam sujud terakhir dia berdoa, ya wadud, ya wadud, wahai Tuhan yang penyayang, ya dzal arsyil majid, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang agung, wa ya fa'alul lima yurid, wahai Tuhan yang melakukan apa yang dia kehendaki, wahai Tuhan yang melaksanakan apa saja yang dia kehendaki. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, aku bermohon padamu ya Allah dengan kemuliaanmu yang tidak akan hilang. Kemudian wabi mulkika alladhi la yudam, dan aku bermohon dengan kerajaanmu yang tidak akan tamat, yang tidak akan binasa. Wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik, ya Allah, aku berdoa dengan memohon dengan cahayamu yang memenuhi penjuru-penjuru arasy. An takfiyani syarra hadzal lus, selamatkanlah aku daripada perompak ni.
selamatkanlah aku an takfiyani syarra hadzal lis, selamatkanlah aku daripada kejahatan perampok ni. Kemudian dibaca 3 kali, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Makna dia apa? Ya mughith, wahai Tuhan yang maha menolong, wahai Tuhan yang maha menolong. Aghithni, tolong aku. Ya wahai Tuhan yang maha menolong, tolong aku. Wahai Tuhan yang maha menolong, tolonglah aku. Tiba-tiba tuan-tuan, lepas dia bangun bagi salam, ada satu pahlawan yang handal duduk di atas kuda, siap dengan topeng besi, siap, dan meletakkan tombak di atas kepala kuda. Kan kuda dia letak tombak dia terhunus di hadapan, di depan dia, di atas telinga kuda tu, di telinga kuda tu dia letak tombak dia. Dan pahlawan berkuda yang gagah ni dengan sepantas kilat dia meluncurkan kuda dia, dia pergi dekat penyamun tadi tu, penyangak tadi itulah, dia tikam, mati tuan-tuan. Maka Abu Mu'allaq ni pun berkata, bi abi wa ummi, ini kata-kata kasih sayang, aku tebusmu dengan ibu dan ayahku. Siapa hang? Hang ni siapa dia? Allah Ta'ala telah tolong aku dengan menghantar hang mai. Jadi laki ni pun jawab, dia kata, aku adalah malaikat yang berada di langit yang keempat. Malaikat yang berada di langit yang keempat. Tapi Abu Mu'allaq ni orang yang mustajab doa tuan-tuan. Kita ni dosa banyak, lambatlah sikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kata malaikat ni, dia kata kali pertama hang berdoa, ya mughis aghithni, maka bergoncang pintu-pintu langit. Ini orang yang mustajab doa ni. Mustajab doa. Bergoncang pintu-pintu langit. Hebat orang berdoa tuan-tuan. Baik. Sebab tu tuan-tuan, pernah orang tanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, berapa jauh antara kita dengan Arash? Kita dengan Arash jauh mana? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, sedekat doa yang mustajab. Doa kalau mustajab, sampai tu. Jadi tuan-tuan, bergoncang pintu Arash. Ya mughis aghis ni, bergoncang pintu-pintu langit. Ni orang yang dekat dengan Allah tuan-tuan. Yang kedua, ya mughis aghis ni, riuh rendah langit. Sebab apa? Malaikat selalu dengar nama ni. Ni dia punya doa ni selalu dengar. Waktu dia senang pun dia berdoa pada Allah. Jadi bila malaikat dengar suara dia yang tiap-tiap malam pun duk tahajud, kali ni doa dia dalam kesempitan, riuh rendah langit. Suara yang hamba yang selalu didengari. Kita kadang-kadang silap kita lah, saya lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tuan-tuan, masa tak susah, tak doa sungguh-sungguh. Doa tapi tak sungguh-sungguh. Tapi masa kena timpa musibah teruk, barulah bersungguh-sungguh tuan-tuan. Patutnya berdoa sungguh-sungguh tiap-tiap waktu. Jadi tuan-tuan, yang kedua, riuh rendah langit. Ini suara yang selalu kita dengar dia dalam kesusahan. Yang ketiga dia sebut, ya mughis aghizni. Kata malaikat ni, aku minta izin pada Allah Azza wa Jal untuk membantumu. Maka dia pun turun dengan izin Allah, dia pun tolong. Benda tu boleh berlaku. Dan tuan-tuan pun tahu kan cerita apa? Cerita budak yang dia pun nak bunuh tak dapat tu kan, yang last kali dia pepanah tu, kena sini kan, asal apa? Asal bodoh hudud kan. Cerita dia pun sama. Waktu dia pun nak bunuh dia, bawa naik ke apa? Naik ke bukit. Dia berdoa macam tu, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Tu doa dia. Bila sampai di gunung, tentera-tentera ni nak lempak ni ke bawah. Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada depa ni seperti mana yang kau mahu. Bergoncang gunung, mati semua tentera tu. Kemudian dia balik jumpa raja. Raja pun pelik. Kemudian tuan-tuan, raja suruh bawa dia pergi mana? Laut. Bagi tentera bawa ke tengah laut, suruh dia keluar pada Islam. Kalau tak, lempak tengah laut. Tuan-tuan, kalau lempak tengah laut, tuan-tuan ni apa, juara Olimpik berenang pun mati tuan-tuan. Kalau tengah laut, tengah bergelora tuan-tuan, tak ada boleh berenang lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, dia berdoa benda yang sama, Allahumma akfinihim bima syi'ta.
Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka seperti mana yang kau kehendaki. Terbalik sampan. Dia relax jalan tahayyak tuan-tuan. Ni orang yang mustajab doa dia. Baik tuan-tuan, tak apa. Akan datang kita sambung di malaikat berserta dalam peperangan. Jadi cukup sekadar tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang, hujung bulan 3 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman wa la matula. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.